Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Banyak belajar, Bik. Banyak belajar benda-benda baru. Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright, kepada semua, insyaAllah hari ini hari 26 hari bulan. Alright, 26 hari bulan dan kita sedang berada di Ramadan. Alright, hari kita berpuasa yang semalam first, second, dan hari ini adalah kita berpuasa hari ketiga, insyaAllah. Alright, dalam bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan barakah, insyaAllah. Jadi first of all, Assalamualaikum. Alright, saya ada sedikit kesilapan tadi kesilapan tadi sebab saya ingat esok pula benda tu kan, tapi sebenarnya live dia hari ni. Jadi kita nak kena share kat orang. Alright, kita nak share dekat group. Alright, sebenarnya group. Alright, group cabaran, kita nak stay happy family, you know, right? Kita nak share lagi kat mana. Alright, just share saja, mana tahu kan. Share. Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nak share dekat kita nak share dekat newsfeed. Alright, jom. Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alright, kita ada Helmi Aziz. Helmi Az wah, dia morning dia semangat, alhamdulillah. Alright, ini orang ni dia memang, you know, like kita ni kan suka tau bila orang tu bersemangat, kita lagi semangat, betul tak? Kalau orang semangat, kita lagi bersemangat. Babe, aku ni macam tu. Minta maaf, ni saya ni nak kena letak apa yang IG ni dekat sini supaya saya macam nampak diorang. Kalau tak nanti diorang ingat aku ni macam asyik tak layan diorang. Okay, sorry. Alright, okay. Alright, terima kasih. Cancel lah. Alright, okay. Alright, kejap kita bagi awak tengok saya betul-betul. Baru betul. Alright. Okay, wassalam. Abu Hurairah. Allahu Akbar. Saya dengan nama Abu Hurairah ni saya suka. Kan, dia macam you know, like macam tu. Apa benda bambu, ialah macam tu lah. Relax jangan macam, you know, like macam tu kan. Alright, okay. Kita saja-saja ni buat macam-macam. Alright, okay. Apa alright, kita nak screenshot dekat sini. Alright. Jangan marah bambu saja je tengah buat lah something some benda. Alright, kita mulakan dengan satu tepukan kepada semua yang telah pun datang. Hari ni saya nak tepuk untuk diorang. Alright, kita nak tepuk supaya mereka boleh dengar. Alright, okay. Kita nak tepuk supaya ada orang, you know, like macam rasa best sangat. Alright, kita tepuk. Kita tepuk pagi-pagi, kita dah tepuk. Pagi-pagi kita dah tepuk. Tuan Nira dan Rida, nampak dia nak suruh aku tepuk. Aku dah tepuk. Saya dah tepuk. Right, okay. Siapa lagi? Waalaikumsalam. Alright, okay. Waalaikumsalam. Alright, kita ada brother kita Hilmi, dia first datang. Alright, Waalaikumsalam Hilmi. Alright, kita ada Abu Hurairah tadi dan kita ada Kak Umi kita. Alright, salam Abang Abu. Waalaikumsalam. Alright, hari ni memang hari yang macam kita nak masuk lagi kan. Tapi sebelum tu kita nak tanya, macam mana keadaan sekarang? Macam mana? How are you? Macam mana keadaan anda pada hari ni? Alright, hari yang ketiga kita dah macam berpuasa. Alright, kita dah macam best best lah puasa kan, macam best lah, macam best. Memang best pun. Jadi tak maaf lah, saya tengah adjust yang IG ni. Right, okay. So alhamdulillah, saya Abang Abu. Pada bagi anda yang mungkin tak mengenali saya, nama saya Abang Abu. Saya seorang yang suka bercakap pasal kewangan, pasal kehidupan, pasal, you know, like macam benda-benda yang boleh naikkan semangat. Benda tu saya suka. Nak sentiasa dalam keadaan yang positif. Dan satu benda saya suka, best. Sentiasa dalam keadaan best, ceria. Dalam ceria. Kita ni kan, kalau nak berjaya dalam hidup kita ni, kena ceria, kegembiraan. Kalau kita ada kegembiraan yang
betul. Maksudnya dia tak datang disebabkan kita ada duit atau tak ada duit atau apa-apa. Dia datang sendiri. Itu namanya kita ni Allah bagi berkat dalam kehidupan kita, sebab kita tak mengharapkan apa-apa untuk kita rasa gembira, kita rasa bersyukur. Kita tak mengharapkan apa-apa. Sebab tu dalam kehidupan ni kegembiraan tu penting. Nak dalam keadaan masa sekarang, semua orang, betul? Semua orang dalam keadaan yang macam pening, macam tak tahu apa nak jadi, confused, lost dan sebagainya. Tapi itu semua kita tak boleh kontrol. Nampak tak? Yang boleh kontrol adalah kita, diri kita. Jadi kita cakap, ya Allah, aku nak gembira, kau bantulah aku sentiasa dalam keadaan ceria dan gembira, insya-Allah. Right? Itu yang kita nak mulakan dengan satu keadaan yang ceria. Subhan Ali. Alright, dia ada siapa ni? Alright, kita ada Sinergi Takbir. Alright, best dia cakap. Alright, kita ada Subhan Ali. Allahu Akbar. Subhan ni dia chef dekat Singapura, right? Dia salah seorang chef kat Singapura. Kalau anda nak contohnya, kalau nak resepi-resepi bulan Ramadan ni kan, orang suka nak macam-macam resepi kan, kita bolehlah pergi follow Subhan Ali. Dia boleh kasih banyak resepi-resepi yang bestnya. Alright, itulah pada hari ini insya-Allah kita akan berterusan. Kita nak sekarang lebih fokus pada hari ini adalah sebenarnya hari yang ke-9 dalam siri kita belajar. Tapi jangan takut, walaupun hari ni hari ke-9, tapi topik ni memang macam kita dah rancang. Hari ni topik dia adalah merancang untuk masa depan. Baca. Merancang untuk masa depan. Sebab benda tu adalah satu benda yang saya nak kupas hari ni bersama-sama dengan anda, untuk kita kongsikan maklumat, kita kongsikan, mudah-mudahan kita ni lebih bersedia. InsyaAllah kita akan jadi lebih bersedia, right? Sebab salah satu benda mengapa kita ni dalam keadaan macam ni kan, macam bila COVID berlaku, bila semua orang macam dah terkial-kial, tak tahu nak buat apa, masing-masing dalam keadaan yang macam lost, sebenarnya disebabkan salah satu benda. Dia biasanya disebabkan tiada mempunyai satu rancangan. Kita lagi pula COVID ni memang langsung kita tak rancang, betul tak? Itu memang tak rancang COVID ni. Jadi benda tu jadikan macam tu. Alright, kita ada Nur Mala Amirullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita ada Nur Fariha Hashim. Salam, best. Ramadan Karim. Dia cakap, Gaya Ahmad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Gaya Ahmad. Alright, kita ada Adnan Muhammad Farouk ni, adik-adik Abang Abu daripada Penang. Dia datang ni. Kau naik apa, Adnan, datang ni? Kau naik apa ni? Masuk alih-alih masuk ni. Assalamualaikum. Dia cakap, Waalaikumsalam. Terima kasih dia datang daripada jauh. Kita berikan satu tepukan untuk orang yang datang dari jauh ni. Terbagi dia tepuk, biar dia rasa tepukan ni, right? Dan kita kasih dia juga satu baik untuk dia datang hari ni, right? So itulah Adnan. Jadi inilah antara adik-beradik. Adik-beradik, bila saya cakap adik-beradik ni, maksudnya dia pernah datang kelas bambu, dia orang belajar, dia orang alhamdulillah dah berjaya kan. Dia dalam kita berjaya ni, dia macam kalau kita ni lebih baik daripada semalam tu, sudah satu kejayaan. Alright, kejayaan ni tak payah ni nak tafsirkan dengan ada kereta, dengan itu, tak. Apa tu sebenarnya kejayaan adalah kalau kita ni lebih baik daripada semalam dalam segala aspek kita. Kan mungkin semalam kita solat dia mungkin kita tak khusyuk. Hari ni lebih khusyuk. Berjayalah kita. Kan berjaya kita. Kalau dulu mungkin sebelum ni kita masa berbuka tu kan, kita tak berdoa panjang. Sekarang dah hari ni lebih panjang sikit daripada semalam. Itu dah berjaya. Mungkin hari semalam kita sedekah RM5. Hari ni kita dah sedekah RM10. Berjaya kita. Jadi setiap benda itulah kejayaan. Sebab tu kita kena bersyukur dengan kejayaan-kejayaan yang kita dapat. Sebab tu kita ni kena sentiasa rasa gembira dan ceria. Sebab setiap hari ni kita nak hari ni lebih baik daripada semalam. Itulah yang kita nak. Jadi inilah yang Abang Abu share kepada ramai orang semua. Right? Kita ada Kak Sukma. Kak Sukma, Assalamualaikum. Dia nama penuh aku dia terus sebut. Kak Sukma ni dia sangat dengan Quran Hours. Kalau you nak macam Quran Hours kan, setiap dia ada setiap bulan, setiap minggu dia ada Quran Hours. Di antara pukul berapa boleh join Kak Sukma untuk kita bersama-sama baca. Lagi-lagi bulan puasa ni kita bertadarus, kita siapkan matlamat untuk hatam. At least sekali hatam pun jadilah kan. Macam Abang Abu sendiri kan, sebab nak hatam Quran ni pun kadang-kadang challenges kan. Macam kita ada banyak dululah. Tapi sekarang Allah bagi nikmat masa untuk kita hatam Quran. Kalau sekali pun kita tak hatam Quran, maksudnya kalau dalam satu bulan ni satu Quran kita tak hatam, maksudnya tak guna kita punya perancangan apa yang kita buat ni semua, merancang masa depan apa benda ni Kalau kau tak habiskan Quran hatam dalam bulan Ramadan yang penuh dengan barakah, dengan penuh dengan nikmat masa,
Setiap orang ni dapat nikmat masa. Itu yang best sangat Ramadan ni. So setiap orang memang boleh khatam lebih daripada sekali kalau dia ada banyak masa. Mungkin dia cakap aku memang ada kerja at least sekali. Alright, jadikan matlamat at least kita khatam Quran. Alright, so itulah perancangan masa depan. Kadang-kadang kita nak benda memang saya akan cover dengan semua benda ni. Alright, okay, salam daripada mana ni? Asola Misri. Alright, kita beri tepukan kepada Asola. Bukan tepuk macam tu, nampak? Aku bagi dia bicycle horn. Kita bagi bicycle horn kepada Asola Misri yang daripada Asia, daripada Singapura. Alright, kalau Singapura, orang Singapura kita kena macam ni, kita kena bagi dia DJ horn. Ni orang Singapura ni yang duduk dekat aku ni dekat Bukit Batok. Ni salam daripada Singapura, dekat mana ni? Saya dekat Bukit Batok. Bukit Batok pula, bukan Bukit Choa Chu Kang. Tengok tempat aku sendiri pun tak tahu. Alright, Choa Chu Kang dia lebih-lebih lah. Asia Masuri best. Alright. Jadi kita nak teruskan dalam kesempatan ni Abang Abu nak sambung apa yang kita belajar. Tapi jangan takut kalau anda belum datang sebelum ni kan, belum join Abang Abu sebelum ni, doesn't matter. Hari ini adalah hari yang baru juga. Setiap hari anda akan belajar satu benda yang baru, right? Jadi bersama-sama lebih kurang dalam 1 jam insya-Allah kita ada soal jawab. Kalau ada jawab soalan-soalan, Abang Abu akan meneruskan, right? Jadi merancang masa depan ni adalah satu benda yang sangat-sangat penting. Hari ini kita tengok ramai orang dalam keadaan stres, dalam keadaan tak tahu nak buat apa. Dia confused. Sebabnya apa? Betul tak? Betul tak kita ni confused? Ramai kita ni confused sekarang. Kita tak tahu buat apa. Saya nak macam komen juga. Sambil-sambil dengar tu komen lah. Betul lah Abang Abu. Betul saya confused. Jadi saya dapat rasa. Saya tak nak cakap sendiri, tapi saya nak tahu perasaan dekat sana. Awak semua ni macam mana keadaan? Adakah macam ada sikit macam terfikir nak ramai kita ni berniaga? Saya rasa banyak yang follow Abang Abu ni lebih kepada usahawan, dan juga bekerja sendiri dan sebagainya. Ramai kita ni macam terberhenti. Otak kita ni macam macam lost kejap. Ada tak? Ada kan? Okey, Dira cakap ada. Alright, satu tepukan untuk Dira kerana dia betul-betul satu orang tu dia kasih benda tu. Dia ni suka kena tepuk. Dira ni dia selalu datang sesi ni, dia nak suruh tepuk je. InsyaAllah kita tepuk untuk Dira. Alright, okey, Dira je ke yang lain semua okey? Yang lain semua macam tak ada hal lah, semua okey lah. Alright, Alhamdulillah. Kalau macam tu Alhamdulillah. Tapi Dira, kau macam aku juga. Aku pun ada macam kita lost kejap. Right, kita lost kejap. Sebab saya rasa itu adalah lumrah kepada semua manusia. Bila kita tak bersedia untuk menghadapi sesuatu, akhirnya dia terjadi. Kita memang tak boleh macam mengawal keadaan tu. Sebab benda ni berlaku pada Abang Abu. Abang Abu dulu pun jadi macam ni juga. Di mana satu kemalangan yang menyebabkan Mak Aida Hayas meninggal, memang kita tak bersedia. Kan? Jadi kita akan melalui satu proses yang susah, right? Jadi hari ini kita nak tanyalah, sebab saya nak tahu sama ada awak, kalau awak ramai yang macam tu, bolehlah kita share banyak benda ini. Okey, kita ada siapa ni? Maslum Itai, alright, satu tepukan untuk kita nak tepuk lah dia ni kita kasih sebab dia datang, kita kasih satu bicycle horn, bicycle DJ horn, air horn tu kita kasih. Alright, now jadi saya hari nak teruskan. Saya ni hari ni semangat tau, sebab tengah hari nanti saya akan jumpa Kak Jet. Kak Jet, kalau nak tahu pasal Kak Jet, saya cerita sikit. Kak Jet ni dia memang seorang yang hebat lah. Jadi saya bawa dia untuk satu program. Tengok sebelah ni, program ni. Saya bawa program. Alright, 26 April jam 2.30 hingga 3.30 bersama Kak Jet. Dia adalah bos JNJ Group tau. Satu grup yang dia punya bisnes dia berjuta-juta. Dia beratus juta, bukan juta-juta, beratus juta. Macam mana dia boleh buat macam tu? Jadi kita hari ni memang sangat berpeluang untuk berjumpa dengan dia di mana? Cabaran. Di program apa tadi? Program Cabaran Abang Abu, right? Okey, boleh ke boleh? Hello. Kan? So alright, Masli, bad dia cakap. Alright, okey. Jadi hari ni Abang Abu punya cerita adalah merancang masa depan, macam saya cakap macam ni kan. Kita nak go deeper into. Saya akan go dua, dunia dan akhirat sekali, insya-Allah. Saya ni bukan ustaz, tapi saya cuba apply apa benda yang saya belajar supaya dia ada juga kepentingan akhirat. Sebab apa? Saya rasa kalau kita lakukan sesuatu dengan berniat pada akhirat, maka kita akan dapat kejayaan, confirm. Alright, kalau kita buat satu kat dunia, mungkin kita tak dapat kejayaan kat dunia. Tapi kalau kita niatkan buat sesuatu untuk juga dapat akhirat, maka kita tak perlu risau sebab kita akan dapat. Sama juga dalam merancang masa depan ni.
merancang masa depan ni kita perlu juga melihat bagaimana perancangan yang aku nak buat kat sini ni juga membantu aku di akhirat nanti. Itu topik yang kita nak bincang. Jadi saya nak macam tadi tengok ramai saya tengok macam taklah ramai ni, tapi saya boleh agak lah ramai ni macam dalam keadaan macam saya juga kan, kita lost dan sebagainya. Jadi hari ini abang pun nak macam nak kupas lah benda tu kan. Kita nak kupas sebabnya kita tak ada merancang. Kita tak merancang untuk COVID tu datang kan. Kita tak tahu pun. Jadi benda itulah yang menyebabkan ramai orang yang dalam keadaan macam hari ni. Mereka macam risau, mereka tak tahu apa yang sedang berlaku, apa ni like. Jadi kerisauan ni macam jadikan kita ni macam macam terfikirlah apa yang sedang berlaku dan sebagainya kan. Jadi hari ni kita nak ambil bab-bab kewangan, sebab tanpa perancangan dia akan menjadi satu proses yang sukar. Apa pun perniagaan, sebab tu salah satu sifat Nabi kita, dia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Maulana Muhammad. Alright. So Nabi kita ni dia adalah seorang yang sangat-sangat merancang dalam segala, baik segi perniagaan, dakwah dia, even perniagaan dia sebagai leader, semua dia seorang yang merancang. Alright, sebab tu kita ni perlu merancang sebab dia adalah satu sunnah. Sebab Nabi merancang. Jadi kita sekarang ada kat sini, kita nak belajar pula sebab kita tahu kesilapan kita, betul? Sebelum ni ramai kita tak merancang. Jadi saya tak nak kita masih lagi melakukan kesilapan tu. Tapi dalam bulan Ramadan ni kita mula merancang agar dia menjadi satu rancangan yang sangat barakah. Sebab apa ni? Kejayaan yang barakah adalah yang mendapat juga kebaikan di akhirat. Itu yang kita nak cerita hari ni, alright? Okey, apa ni? Alhamdulillah, semoga semua mereka yang dibimbing mendapat kebaikan dari kerja di dunia akhirat dan menjadi peniaga yang hebat. Amin. Alhamdulillah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alright, okey, tu Kak Fariha Hashim. Alright, thank you Kak. Alright, now, jadi saya nak ambil hari ni, apa yang perlu kita lakukan sebagai dalam kewangan. Kita nak merancang dalam kewangan ni, apa yang perlu kita lakukan? Alright, itu yang kita nak. Okey, kita ada siapa ni? Dira. Dah buat annual planning, tiba-tiba COVID, semua kena tukar terus. Rasa tak tahu nak start dari mana. Alright, tak apa. Don't worry. Semuanya akan boleh kita selesaikan kalau kita ni berserah diri pada Allah dan kita tahu sebagai semua ni berlaku dengan izinnya. Pasti ada kebaikan, betul kan? Alright. So salam AA daripada SA Shah Alam. Alright, Syikin Ali dia cakap. Alright, Shah Alam. Alright, orang Shah Alam, kita nak bagi awak kedatangan tu, menyambut kedatangan awak ke sesi Abang Abu ni, insyaAllah. Dan sampai-sampaikanlah kepada member-member kat luar sana, sambil-sambil kita nak belum mula ni kan. So belum mula, baiklah awak share dengan diorang supaya mereka juga dapat manfaat daripada hari ni, merancang untuk masa depan. Sebab saya yakin dan saya juga percaya ramai kita memang tak sedar. Kita tak rancang-rancang, kita tak mulakan daripada awal. Kalau kita betul-betul dah mulakan hari ni, mungkin kita taklah gabrah macam sekarang, especially orang yang usahawan yang mengharapkan pendapatan harian mereka. Dia memang terjabar dalam keadaan ni. Mungkin yang bekerja, Alhamdulillah, mereka masih dapat gaji, tapi itu bukan sebab kita tak nak merancang. Kita kena merancang supaya kita tahu. Mungkin lepas ni orang yang kita tak nak sebut, tapi mungkin benda-benda tu datang dalam bentuk yang lain. Jadi kita tak bersedia. Jadi kita nak bersedia merancang masa depan. Jadi pertama sekali, apa yang Abang Abu tulis tadi kan, sebab saya kalau boleh nak bagi benda ni dia terus memberikan anda kesan ataupun result. Saya tak nak cerita-cerita awak tak ni. Jadi untuk benda tu saya nak anda juga 3 benda saya nak awak buat, alright, untuk nak mendapatkan best. Alright, apa? First, pertama sekali awak kena ada nota. Pastikan tengok, kena ada nota. Kena siapkan nota supaya kita boleh menulis. Mungkin ada poin-poin ni kita menulis. Sebab apa? Kalau kita dengar je kita lupa. Tak percaya yang awak buat. Awak berapa kali dah dengar banyak, even daripada Abang Abu sendiri. Kan banyak dengar. Kan banyak kita dah dengar. Alright? Banyak kita dengar tapi kita lupa. Bukan lupa yang semalamnya, yang sebelum tadi, mungkin pagi tadi dengar, tengah hari dah lupa. Sebab apa kita tak menulis? Sebab tu kalau kita nak belajar, kalau kita nak dapatkan ilmu, kalau betul-betul lah kita nak ilmu tu ada barakah, ada satu barakah tu, ilmu ni ada barakah. Barakah ni hanya datang bagi orang-orang yang berusaha mendapatkan barakah tu. Macam mana? Adalah dengan bersiap sedia. Okey, aku nak menulis. Alright, aku dengar, aku menulis. Ada soalan, aku tanya.
Kan ada soalan aku tanya, dan mungkin kadang-kadang aku nak naikkan semangat, aku komen. Apa yang abang Abu tanya, dia komen. Kalau ada perlukan jawapan, kita komen. Itulah yang sebenarnya menjadikan kita ni boleh dapat maksimum daripada apa yang kita belajar, tak kira lah daripada guru-guru mana. Alright, jadi pastikan itu sebagai satu benda yang awak nak. Okey, Kak Rin dah datang sini. Nabi Muhammad suka merancang, bila kita rancang tapi tak jadi, serahkan diri pada Allah. Kita kena bersedia. Right? Nama dia pun rancang, bukan dapat. Rama ni tu rancang. Rancang ni apa? Rancang ni kita buat persediaan. Jadi Alhamdulillah, tak jadi Alhamdulillah. Sebab kedua-duanya ada kebaikan. Kalau Allah tak izinkan benda tu tak jadi, maksudnya ada kebaikan. Jadi kita bersyukur, ya Allah, engkau bersyukur kau tak jadikan benda aku nak. Pasti kau tahu apa sebenarnya yang patut dapat dan sebagainya. Jadi kita sentiasa dalam keadaan positif. Alright, now, jadi yang pertama Abang Abu nak kongsi pada hari ini, dalam kita nak buat persediaan, alright, merancang masa depan dalam kewangan, pertama sekali kita kena sekurang-kurangnya menyimpan. Ada tak sebelum ni kita buat simpanan? Ada ke tak ada? Kau jawab sekarang. Jawab dengan Abang Abu, ada ke tak ada kita ni ada simpanan? Memang kita regular. Kita memang regular. Ada ke tak ada? Kalau tak ada, cakap tak ada. Tu yang ni apa? Okey, Syikin dia cakap apa tu? Itu yang ada saying, kita hanya merancang, hanya Allah menentukan. Okey. Aku nak tanya, dapat happy tak dapat nak dapat happy tak dapat pun happy. Ni yang semalam yang datang business challenge talk semalam, kita bawa ramai, like ikon-ikon. Salah satunya, dapat pun happy, tak dapat pun happy. Sentiasa dalam keadaan bersyukur kerana pastinya Allah ada satu kebaikan untuk kita. Alright? Okay, good. Ada. Alright, ada simpanan. InsyaAllah ada. Alright, ada simpanan. Alhamdulillah. Bagus. Satu tepukan tu yang ada. Amin. Best sangat. Semua yang ada. Jadi aku tahu tau. Bila kau jawab macam ni, aku lebih tahu dan aku faham sama ada perlu tak aku cerita banyak pasal simpan atau aku cerita pasal benda-benda lain sikit. Nampak? Jadi China nampak ada. Alhamdulillah ada. Ambil nota supaya ilmu barakah. Bila bertanya kita lebih ingat. Yes, bagus. Alright. So kita bagi tepukan kerana keramai anda ni ada. Jadi saya dapat tahu. Alright. Kalau dah ada, maksudnya sekarang saya nak tahu berapa yang kita perlu simpan. Alright. Mungkin kita ada simpan. Simpan ni untuk apa? Lagi satu. Itu lagi satu soalan. Simpan ni untuk apa kan? Yang ada simpan, Alhamdulillah, bagus. Tahniah aku ucapkan. Tapi saya nak ajar satu teknik yang baru. Alright, teknik yang baru sebenarnya. Awak kena mula simpan. Simpan, bila saya cakap simpan ni untuk digunakan untuk beberapa benda. Alright, maksudnya simpan untuk diri kita, simpan untuk kita buat pelaburan, simpan untuk gunakan untuk perniagaan, simpan untuk dapatkan ilmu dan sebagainya. Jadi simpan. Alright. Berapa kita kena simpan? Simpan 1/3 daripada pendapatan kita. 1/3 daripada pendapatan kita, kita kena simpan. Alright, ni siapa ni? Mas Long Ita, dia cakap bermula dari ikut kelas Abang Abu. Ada, Alhamdulillah. Alright, ikut saya insyaAllah mesti ada. Tak ada, aku akan datang dalam mimpi, aku cekik dia orang. Alright, tak simpan. Gaya Ahmad, Alhamdulillah. Alright, bagus. Okay, now, tapi sekarang kita dah disimpan. Tapi kita nak tengok simpanan kita, termasuklah duit yang kita labur, duit yang kita, ini semua simpanan, duit kita melabur, duit yang kita gunakan untuk perniagaan dan sebagainya, sampai tak 1/3. 1/3 daripada pendapatan kita. Kalau kita sampai, maka you are on the right track. Betul. Tapi kalau kita belum sampai, itulah rancangan yang kita kena buat. Aku punya perancangan adalah untuk dapatkan 1/3 ni untuk aku nak simpan dan aku gunakan untuk menjana duit. Alright, clear ya? Saya nak awak clear. Simpan duit untuk pergi haji dan macam mana lah. Yalah. Betul, simpan untuk pergi haji itu investment kan. Pergi haji, kita simpan untuk melabur, kita simpan untuk buat generate duit, kita simpan nak membuka perniagaan, untuk simpan nak datang ke Lahabu, contohnya lah kan. So, kita kena ada 1/3. Saya ambil satu contoh, kalau gaji kita 6,000. Contohnya 6,000 gaji. 2,000 adalah untuk kita simpan. Nampak tak? Simpan dan juga untuk kita melabur dan sebagainya. Sama ada awak beli insurans ke, awak beli whatever kan, insurans tadi awak beli mungkin unit trust, mungkin awak berlabur dalam banyak benda. Jadi sekurang-kurangnya 1/3 daripada pendapatan. Kalau 6,000 contoh gaji, maka 2,000 tu untuk benda tu. Alright, itu satu. Clear? Jadi kita sekarang dah kena merancang sama ada kita ada tak simpanan yang banyak tu. Kalau belum, kita mulakan daripada sekarang. Apa dia? Dia tanya total simpanan satu atau bulanan AA. Dia memang tak, dia bulanan. Contohnya kan, kita dapat 6,000, tu yang saya cakap contoh ni. Kita dapat 6,000 sebagai kita punya ni income. Alright, income. Jadi 1/3, 2,000 tu memang kita kena tolak untuk simpan, untuk melabur, untuk kita apa-apa perancangan kita. Alright, itu kita perlu ada.
Dengar betul-betul benda ni. Ini strategi yang sangat luar biasa. Right? Awak buat, awak akan rasa wow, bestnya. Alright. Bagi anda ni, siapa ni? Kita ada simpan. Okey, siapa jawab dan yang baru datang ni, kita bagi tepukan untuk anda. Saya nak welcome anda untuk ke program Abang Abu hari ni. Topik dia ni merancang masa depan. Alright, itu yang kita nak actually start hari ni. Jadi, kita kena tengok yang tu dulu. Alright, kesekurang-kurangnya. Alright. Dan kita juga perlu tahu lagi dua benda lagi. Jadi 1/3 tadi adalah untuk simpanan. 1/3 lagi adalah untuk kegunaan kita. Maksudnya duit kereta, duit rumah, duit makan minum, duit anak-anak, duit nafkah. Alright, semua untuk keperluan kita adalah lagi 1/3. Ini cara yang sebenarnya kita kena hidup. Kalau aku gaji aku 6,000, maka aku hanya boleh duduk dengan 2,000. Jadi kalau aku nak aku punya kehidupan aku lebih, dan aku kena tambahlah lebih duit. Maksudnya aku kena cari duit yang lebih. Jadi kita kena tengok, kita hanya boleh menggunakan 1/3 daripada duit kita untuk kegunaan. Halo, inilah merancang masa depan, dan inilah cara yang akan nampak wow, betul. Sebab itulah yang saya cakap, inilah namanya kesederhanaan. Alright, dalam kehidupan, kalau kita dengar kan sederhana, apa maksud sederhana? Maksud sederhana bukan hidup macam konon-konon. Tak. Kehidup dengan kesederhanaan daripada pendapatan kita. So maksudnya, kalau kita ada pendapatan tu kan, kita bagi 3. So satu bahagian adalah untuk kita simpan dan melabur dan sebagainya. Satu bahagian adalah untuk kehidupan kita ni, duduk. Dan satu bahagian adalah untuk kita nak bagi. Kita nak bagi pada orang. Jadi ini 3. Ini maksudnya kesederhanaan. Kita juga disampaikan. Kita dapat gaji tu, kita bagi pada orang. Alright. So faham saya nak bagi awak faham konsep ni. Inilah merancang masa depan untuk kita mendapat akhirat, keberkatan insya-Allah. Daripada apa yang kita buat ni, kita akan dapat. Sebab kita bersederhana. Alright, bersederhana bukan sebab tu kadang-kadang dia cakap bersederhana ni dia konsep dia lain. Bersederhana konon tapi dia hidup macam mewah. Tak. Kita kena tengok 2,000 ni aku boleh hidup macam mana. Itu sederhana. 2,000 lagi aku gaji 6,000 ni, tapi aku tak hidup macam gaji 6,000. Bukan aku ambil 6,000 tu semua aku buat untuk kehidupan aku. Tak. Itu bukan sederhana, itu terlampau mewah. Itu maksudnya mewah sangat. Orang itu bukan sederhana, itu adalah sifat yang sangat mewah. Sebab tu yang sederhana maksudnya kita bagi 3. 1/3 adalah untuk diri aku, sebab aku ni lah yang akan bawa duit, aku yang akan kena belajar, aku nak pergi haji, aku ada cita-cita dan sebagainya. 1/3. 1/3 lah, inilah yang aku gunakan untuk kehidupan aku. Dan 1/3 lagi untuk aku nak sedekahkan, aku nak infakkan, aku nak wakafkan, aku nak buat apa saja untuk inilah orang lain. Sebab itu bukan hak aku. Kita kalau letak benda tu dalam minda kita, kita jadi luar biasa, kita jadi lain. Jadi saya nak awak fahamkan benda tu. Boleh? So yang pertama tadi kita tengok, ada tak 3 benda ni kita dah rancang. Kalau benda rancang, hari ni kita start. Hari ni kita start. Dan Abang Abu nak tepuk bagi yang terus dah tulis dan start hari ni. Kita nak start hari ni, mudah-mudahan Allah berkati kita. Bulan Ramadan yang mulia, kita buat benda-benda yang kita niatkan saja, insya-Allah Allah bagi pahala yang luas. Belum bagi ni 1/3 belum bagi kat orang, tapi kita ada niat, ya Allah, aku rasa benda tu betul, aku naklah 1/3 daripada pendapatan aku, insya-Allah Engkau permudahkanlah aku supaya 1/3 daripada pendapatan aku ni aku akan sedekahkan, aku akan infakkan, aku akan derma, aku akan benda-benda macam tu. Clear So benda itulah yang pertama saya nak awak check balik untuk merancang. Alright, good. Now, kedua ni, kita juga nak tahu kan, sebab dalam rancangan ni kita kena tahu apa possibility. Maksud possibility ni, kita tahu tak yang pendapatan kita ni akan bertambah 1 bulan, 2 bulan, 3, ada tak dia punya sign? Kalau kita bekerja, kita nampak tak benda ni boleh bertambah? Ada ke tak ada? Kita kena check benda tu. Sebab ramai orang kita kita ingat benda ni akan kekal macam tu. Sekali kena berhenti kerja. Ataupun macam hari ni kan, macam ramai orang alih-alih Allah cakap stop semua. Kau tak bersedia punya pasal ramai yang macam ni. Jadi kita check sama ada kalau apa-apa berlaku pada aku ni kan, mungkin boleh tak aku masih dapat pendapatan tu. Kita kena merancang untuk tu. Alright, saya ada gaji sekarang, saya dapat 6,000 contohnya, dan dengan 6,000 ni lah saya boleh buat benda-benda ni. Jadi kalau saya tak dapat gaji ni, boleh tak benda-benda ni berjalan? Kan? So kita kena tengok, jadi aku kena cari satu replacement untuk gaji ni. Jadi apa yang aku kena buat? Kat sinilah bermulanya, sama ada aku nak meniaga ke, sama aku nak melabur ke, aku cari satu pendapatan. Sikit-sikit, bukan saya cakap besok tu buat. Tapi kita dah ada satu perancangan. Aku sebenarnya nak gantikan pendapatan aku ni. Jangan risau tau orang melabur sana, orang melabur.
satu benda, kita ni merancang masa depan siapa? Masa depan diri kita, betul? Jadi janganlah kau nak tengok orang lain. Dia punya pasal. Kita ni merancang kita punya masa depan, jadi kita tengok kita punya keadaan. Jadi jangan risau dia orang ada rumah star. Kita start dengan yang betul dulu. Saya, Abang Abu ajar benda yang betul supaya awak faham. Dalam perjalanan ni awak akan capai kejayaan yang luar biasa, insya-Allah. Jadi kita mula merancang untuk mendapatkan pendapatan yang kita dapat daripada gaji kita ke ataupun perniagaan kita. Macam mana kalau perniagaan aku tak ada ni, pendapatan ni boleh lagi masih aku dapat. Fikirkan apa yang kita boleh buat. Contohnya, alright, kita boleh melabur dalam hartanah, contohnya dalam property, dan kita bagi sewa kat orang, dan setiap bulan kita dapat actually pengganti. Nampak? Mungkin ada juga, saya ambil contohnya seperti kawan-kawan saya juga ada, alright, yang ada seorang ni dia lecturer dekat Singapore, dia lecturer, tapi dia ada 2 7-Eleven. Dia invest dalam 7-Eleven, di mana dia punya gaji tu, dia punya pendapatan daripada 7-Eleven tu lebih tinggi daripada gaji dia. Jadi sekarang kalau dia tak kerja pun dia masih okey. Nampak tak? Itu yang saya maksudkan. Itulah yang kita kena merancang. Macam mana aku nak merancang supaya kalau gaji aku ni tak ada, aku masih boleh okey lagi. Itu yang kena anda juga faham. Alright? So apa ni? Oh, Zul, alright, Zul, terima kasih kena datang. Kita bagi satu tepukan kepada Zul. Dan kita juga bagi kepada Nadia, dia cakap benda ni, jadi kita bagi dia DJ Hon. Dan okey, Muhammad Azwan, dia cakap apa tadi? 1/3. Jadi kita kasih dia satu bunyi yang menarik untuk Muhammad Azwan. Alright. Teruskan berkongsi dengan rakan-rakan anda, sebab anda akan pasti dapat sesuatu yang lain daripada yang lain, insya-Allah. Sebab saya selalu doa pada Allah, ya Allah, aku nak sampaikan satu benda yang berlainan, Allah, supaya mereka ni dapat memahami kebesaran Kau, ya Allah. Engkau bagi aku ilham untuk bagi benda-benda yang berlainan. Aku tak nak menyampaikan benda yang semua orang dah tahu dan orang tak buat. Saya tak nak. Saya nak Engkau bagi aku supaya aku boleh bagi something yang orang ni macam dia dapat rasa benda ni betapa powernya, insya-Allah, dan benda yang betul. Saya tak nak mengajar daripada baca buku, daripada whatever, saya nak lebih daripada pengalaman saya dan juga ilham daripada ya Allah. Jadi itu sebab saya rasa benda yang kalau fikirkan banyak benda ni, saya sendiri selepas saya cakap ni, saya akan tulis nota saya sendiri. Saya masa cakap ni, saya tulis nota, kau tahu tak? Tu habit aku tau. Aku cakap, aku tulis. Seolah-olah aku pun sedang belajar. Sebenarnya itu yang saya buat. Walaupun dalam keadaan macam ni kan, dia lebih bagi saya dapat belajar banyak. Alright, kita ada apa ni? Kita ada Syuhaiza, sebab dia baru join. Kita bagi tepukan untuk Syuhaiza sebab dia baru join. Alright, kita ada satu lagi soalan saya nak tengok. Persiapan dalam merancang adalah mengambil nota. Okey, Melaka, ya, bagus, cantik Kak Nur Fariha. Inilah benda yang kita kena faham, insya-Allah. Amin. Asmadi, insya-Allah. Alright. Okey, Asmadi cakap insya-Allah. Alright, Izmi, alright, terima kasih. Info menarik, terima kasih. Teruskan dah, apa lagi, sambung. Kita share pada member-member lain sebelum saya pergi ke nombor 3 pula. So nombor 2 tadi apa? Kita nak tengok sama ada pendapatan aku ni boleh bertambah. Kalau tak boleh, tak aku gantikan pendapatan aku ni. Aku dah ada satu perancangan untuk menggantikan pendapatan aku. Maksudnya walaupun aku tak kerja, aku dah ada something. Alright? So itu yang perlu kita merancang. Ini yang nombor 2. Nombor 2 kita buat benda tu. Nombor 3 ni pula alright. Awak kena tahu juga macam orang yang bekerja. Alright, dia lain. Bekerja ni dia ada EPF ataupun dekat Malaysia kita panggil KWSP, atau di Singapura kita panggil CPF. Alright, kalau anda ada, anda kena faham alright apa keadaan awak punya EPF tu. Kadang-kadang kita tak tahu. Kita ingat kita ada EPF, kita pun relax sampai satu masa bila kita dapat nak bayar hutang ni pun tak boleh. Jadi kita perlu tahu sama ada keadaan tu kita cukup tak. Tapi biasanya bila kita ada, dia akan membantu kita bila kita mungkin memerlukan duit pada persaraan, umur persaraan, umur 55, 60, 65, dan masa tu mungkin kita dapat satu kekuatan sebab kita ada satu simpanan. Sebab tu perlu kita juga pastikan kita ada benda tu. Bagi yang kerja mungkin ada. Bagi yang berniaga ni macam mana? Ramai orang berniaga ni dia tak ada. Dia tak mengambil berat tentang benda tu. Dan benda ni bukan kita buat untuk dunia saja, sebenarnya untuk akhirat juga. Sebab apa? Bila kita dah simpan benda ni, mungkin masa tu kita wakafkan, kita sedekahkan, kita buat banyak benda. Jadi kita mulakan, dia tak ada kerugian. Dan kita niat, masa kita simpan tu, kita niat itulah masa depan yang aku nak. Ya Allah, aku nak kau ambil semua benda-benda ni, kau jaga diri aku ni, sampailah aku satu masa aku dapat duit ni, aku nak wakaf. Ya Allah, aku nak buat infak. Ya Allah, aku nak bagi ke jalan kau. Ya Allah, sebab benda ni yang sebenarnya yang kita kena rancang. Sebenarnya kalau saya cakap jangan marah, benda ni dia mungkin buat awak macam terkejut. Sebenarnya
kita kena merancang untuk miskin. Merancang untuk miskin. Kita ni hidup kat dunia kena merancang untuk miskin. Apa maksud merancang untuk miskin? Untuk jadi fakir. Kan, fakir ni apa? Maksudnya kita ni kaya raya tu, tapi kita rasa, ya Allah, semua kekayaan ni aku nak miskin, ya Allah, aku nak bagi untuk benda-benda ni. Nah, itu bukan miskin yang minta-minta, yang miskin yang macam lain, tak, bukan maksud tu. Miskin yang maksudnya aku sanggup, habiskan semua ni untuk jalan kau. Itu yang kita kena rancang. Jadi kita letak benda tu sebagai satu niat ultimate kita dalam merancang. Alright, aku nak jadi fakir, ya Allah, fakir yang apa maksud fakir ni? Dia kaya tapi dia gunakan duit tu untuk kebaikan, untuk jalan Allah. Kan, itu maksudnya. Jadi saya cakap tu sebab tu saya takut nanti ada apa ni abang-abang suruh jadi miskin. Tak. Awak kena faham dulu tu, right? Jadi yang kedua tadi kita dah cerita. Alright, yang kedua tadi kita cerita macam mana kita ni merancang untuk right, memastikan pendapatan kita ni ada gantian dia. Kita dah siapkan. Kita kena merancang. Alright, macam mana? InsyaAllah ada banyak cara dia. Banyak cara-cara yang kita boleh actually merancang supaya pendapatan kita ni ada ganti dia. Itu sangat penting. Alright. So Alhamdulillah, saya nak tepukan untuk semua anda kerana masih lagi bersama dengan anda. Kita juga nak bagi anda bicycle horn sebab anda dengar, dan ini untuk yang menulis. Dia menulis, dan saya juga nak anda sentiasa kalau ada soalan tanya. Alright. Ada soalan je tanya. Alright. Teruskan, rugi tak share. Thanks Abang Bu. Alright, InsyaAllah teruskan share, kongsi. Benda ni sangat relevan dalam keadaan masa sekarang ni. Alright, kita boleh belajar banyak sangat. Alright, now kita teruskan nombor 3. Nombor 3 ni saya dah cakap tadi kan, kita periksa kita punya simpanan sekiranya macam tadilah EPF tadi kan. Kalau yang belum lagi, alright, pastikan anda mulakan satu. Alright, mulakan satu. Dia ada banyak cara tau. Kita banyak cara. Satu, kita boleh belajar macam mana aku nak berniaga. Lepas tu aku boleh jadikan perniagaan tu, aku licensekan, aku franchisekan. Contohnya, macam mana aku boleh siapkan satu sistem online yang dia automated dan dia boleh buat duit sendiri. Hello, benda yang Abang Bu cakap ni semua Abang Bu buat. Bukan Abang Bu cakap Abang Bu tak buat. Semua yang saya cakap ni insyaAllah saya buat. Alright. Ketiga, mungkin ada tak pelaburan-pelaburan yang aku tahu macam mana dia boleh menjana duit supaya walaupun aku tak ada pendapatan, aku masih ada duit daripada pelaburan. Tak kisahlah daripada saham ke, daripada apa segalanya, unit trust. Mungkin juga dalam bentuk insurans. Alright, aku simpan ni supaya nanti satu masa ni aku adalah benda yang aku boleh dapat di akhir nanti. Ataupun kita cuba dapatkan property, hartanah. Alright, mungkin aku beli ni sikit, mungkin satu masa nanti dia dah ada satu dana untuk aku buat. Jadi, kita perlu siapkan satu benda untuk kita dapat di masa kita perlukan. Kalaulah insyaAllah Allah jaga kita, Allah bagi rezeki yang melimpah ruah, Alhamdulillah, masa tu juga kita boleh derma, masa tu juga kita boleh wakaf, kita boleh infakkan pada banyak badan-badan, badan-badan NGO, badan-badan rumah-rumah tahfiz, banyak-banyak yang kita sebenarnya boleh buat. Jadi itulah yang kita kena juga siapkan. Alright, siapkan. Alright, very good. So Abu Hurairah dia cakap, okey, tak share. Dia cakap tak share, Azia. Terima kasih Azia. Abu Hurairah kaya jiwa dia. Okey, tulis. Yes, kena tulis. Tepat sekali. Thank you Abang Bu. Right, so thank you very much. Okay, now sekarang Abang Bu nak just bagi ke nombor 4. Nombor 4 ni saya dah tulis tadi. Alright. Bila kita nak merancang masa depan, kadang-kadang kan ini berlaku sekarang ni berlaku. Sekarang ni banyak orang ni dia nak macam merancang sebab dia terlupa kan. Alih-alih kena COVID dah kelang kabut. Jadi dia tak nampak macam Abang Abu suruh cek dan sebagainya. Dia orang terus nampak, oh sekarang aku dah kena melabur. Aku tengok sebab aku tak melabur lah, aku tak ada duit. Aku dah kena buat tu, kena buat ni dan sebagainya. Dan mereka ni buat dalam satu keadaan paniki, maka mereka mungkin ada simpanan. Dia ada simpanan tapi dia takut sebab tak ada pendapatan lagi, dia ambil, dia takut benda tu habis. Jadi buat, okey, orang janji, contohnya scammer ni dia janji, orang kau bagi aku duit, aku bagi kau ni, itu satu. Ataupun dia masuk dalam pelaburan saham yang biasanya akan hancurkan orang juga kalau dia tak tahu, juga forex akan hancurkan orang kalau dia tak tahu, dan juga banyak benda-benda pelaburan kalau dia tak tahu boleh hancur. Commodities, future trading, benda-benda ni semua boleh menghancurkan kalau kita tak ada ilmu. Sebab tu benda tu kena berhati-hati. Jangan sebab kita ni oleh dinampakkan dengan orang-orang yang berjaya membuat pulangan yang tinggi, bukan bermaksud kita akan dapat pulangan yang tinggi. Sebab tu saya nak awak betul-betul faham, jangan setiap pelaburan ni menjadikan awak ni bangun malam, lepas tu pening. Alamak ni dapat alih-alih bangun malam ni, kita dah mula macam check.
Bangun dalam kita mula check sama ada saham aku naik ke, dah turun ke, apa ni. Jangan jadi macam tu. Jadi jangan jadi macam tu. Sebab tu kita kena ada ilmu. Bagi anda mungkin yang kalau nak tahu pasal saham ke dan sebagainya, saya boleh cadangkan awak pergi ke www.abangabu.com. Alright, di situ saya ada juga bagi satu audio, tapi memang kena ada investment sikit. Aku tak bagi secara percuma sebab aku tak nak ilmu aku ni macam tak ada makna. So ada sedikit untuk diri aku sebab aku bagi benda tu supaya saya nak orang faham sangat sebelum dia nak melabur dalam apa-apa, dia kena ada satu pemahaman. Tu video dan audio 1 jam, saya ingat RM50 mungkin dekat situ, yang juga sebahagian duit tu akan diberikan pada charity. Alright, now, so itu adalah untuk kita memastikan supaya bangun malam kita tak macam terjaga malam sebab benda tu. Kalau bulan puasa terjaga malam sebab kita nak qiyam, kita nak tahajud, kita nak baca Quran, kita nak berdoa, kita nak berzikir, apa saja, tu bagus. Tapi jangan kita dikejutkan dengan alamak besok duit kat saham ni macam mana. Jangan macam tu, right? Jangan kita setiap hari kita macam bangun jadi macam tu. Kita jangan jadi macam tu. Sebab benda itulah perlu kita pastikan setiap pelaburan yang kita lakukan, pastikan dia tidak membangunkan kita dalam keadaan yang macam menggelabah di tengah tidur, disebabkan kita takut kalau benda tu habis apa akan jadi dalam hidup aku dan sebagainya. Alright, jadi pastikan pelaburan awak tu, alright, dia tidak memberikan benda tu, malahan awak terus hidup seperti biasa tanpa ada-ada. Alright, okay, dia tak akan memberi tekanan. Sebab ramai orang bila saya tengok ni, kesian diorang, dah lah kena tekanan, tak ada kerja kan, tekanan tak ada income. Sekarang tekanan dah masuk saham. Bukan saya cakap jangan saya ni adalah orang yang melabur dalam saham sejak umur 19 tahun. Dan saya tahu di saham tu memang kita boleh generate banyak duit kalau kita tahu dan ada skill. Kalau tak ada memang tak boleh. Alright, sebab tu jangan kita terus terburu nak kita dapatkan ilmu yang betul. Alright, ilmu yang betul maksudnya apa? Ilmu kewangan. Dia bukan ilmu saham, ilmu kewangan. Alright, apa yang awak kena tahu dalam kewangan ni secara betul sebelum awak boleh melabur. Itu yang Abang Abu cuba nak sampaikan pada ramai orang supaya mereka ni faham apa benda ni. Dia ilmu pelaburan, ilmu kewangan lain. Alright, jangan samakan ilmu pelaburan dan ilmu kewangan. Ilmu kewangan adalah asas. Dia seperti macam mana awak nak bangunkan bangunan, asas dia. Apa foundation dia, itu ilmu kewangan. Alright, ilmu pelaburan ni adalah ilmu yang kita nak bina. Awak nak bina apa sekarang? Awak nak bina Petronas, awak nak bina banglo, awak nak bina apa? Itu atas dia. Jadi nampak tak? Ilmu kewangan adalah ilmu yang diperlukan untuk semua benda. Itu yang saya nak cuba terangkan supaya orang faham. Dia ingat, saya dah belajar ilmu kewangan. Ilmu apa kau belajar? Saya dah belajar saham, saya tahulah. No, salah. Ilmu kewangan, hartanah, saya dah belajar hartanah, saya tahu ilmu kewangan. Wrong, salah. Alright, ilmu kewangan tidak sama dengan ilmu pelaburan. Alright, fahamkan benda tu dulu. Sebab kita sedang merancang untuk masa depan. Nampak atas ni? Nampak atas ni? Kita sedang merancang untuk masa depan. Jadi pastikan awak buat betul. Alright? Jadi saya nak satu tepukan untuk diri saya sendiri sebab banyak aku dah cakap ni bulan-bulan puasa ni. Pagi-pagi aku dah cakap macam ni. Mudah-mudahan kau doakan aku, Allah bagi aku terus untuk bercakap benda-benda yang betul, insya-Allah. Alright? Okey. So keberanian tau. Kita nak cakap benda betul ni kadang-kadang kena berani. Kadang-kadang akan menyakitkan hati orang. Kadang-kadang dia akan, tapi saya buat cakap ni niat kerana Allah. Aku tak ada niat nak menyakitkan hati siapa-siapa atau apa-apa. Saya buat ni, saya rasa saya kena cakap, saya kena sedarkan sebab ramai masih lagi tak sedar. Masih lagi dia tak sedar apa kesilapan yang kita lakukan sebelum COVID. Dan jangan lepas COVID kita masih melakukan benda yang sama. Alright, sebab tu saya nak anda ikut. Ni adalah part yang pertama saja daripada merancang kawan. Besok ada lagi insya-Allah lagi best. Abang akan kongsi juga. Alright. So terima kasih kepada anda semua. Alright, now yang seterusnya adalah yang ni baru kita perancang macam mana kan. Macam saya cakap 1/3 tadi. Nampak? First tadi saya cakap 1/3. Satu untuk kita punya apa tadi? Kita punya kehidupan kita. Satu lagi adalah kita ada 2%, dua bahagian lagi kan. Satu bahagian adalah untuk kita punya simpanan. Nampak? Dalam satu bahagian tu kita boleh agih-agihkan dia. Contohnya, okey, ini bahagian 1/3 ni untuk simpanan dan pelaburan. Sekarang simpanan berapa? Simpanan kita akan mulakan dengan berapa yang kita mampu. Kalau kita boleh mampu simpan ini sebab dalam satu bahagian tu akan dipecahkan lagi. Berapa bahagian untuk simpan, berapa bahagian untuk pelaburan, berapa bahagian untuk kita nak buat bisnes dan sebagainya. Itu adalah dalam satu bahagian pecah lagi. Nampak Jadi simpanan tu yang kita kena targetkan adalah 2 tahun simpanan kita, itulah yang terbaik. Tapi permulaan 3 bulan. Alright, ada tak 3 bulan perbelanjaan dalam simpanan kita?
Kalau itu pun tak ada, kau memang tak boleh nak melabur ke nak buat apa. Jangan buat apa-apa kalau anda tak ada 3 bulan punya simpanan. Jangan. Alright. Dia adalah satu kesilapan dan patut didenda. So, dia macam bawa kereta tak ada lesen. Kalau bawa kereta tak ada lesen, awak akan didenda. Sama juga. Bila awak tak ada ilmu, lepas tu awak melabur, awak didenda dengan habis duit tu semua. Kan hilang duit tu. Dah kena stres. Sebab apa? Kita tak ada lesen. Dia bawa kereta tak ada lesen. Berbahaya babe. Kadang-kadang terlepas. Kadang-kadang terlepas. Tapi kita sentiasa dalam keadaan bahaya. Tak pernah kita bawa kereta tanpa lesen ni rasa tenang. Kan ada, takut. Faham tak? Kita tak nak hidup dalam ketakutan. Jadi ambil lesen. Ambil lesen dan kita boleh bawa secara tenang. Nampak? Mungkin ada lesen pun orang buat silap. Tapi at least dia taklah macam tak ada lesen dan buat silap. So sangat berbahaya. Jadi saya nak sarankan lah yang ada kat sini. Alright. Mula buat 5 benda yang Abang Abu share hari ini. Sebab esok kita ada lagi. Esok kita akan sambung yang 5 lagi. Nampak? Hari ini kalau yang datang baru ni baru datang, awak mungkin tak lengkap tau. Awak kena dengar daripada awal. Daripada awal hari ini dalam berapa minit ni? Dalam 50 minit ni awak kena dengar. 45 minit. Cuba dengar. Alright, mungkin tak boleh dengar 5 minit dengar, lepas tu tutup, dengar lagi 5 minit, 10 minit, macam tu. Supaya saya nak awak faham apa benda Allah yang kita bincangkan pada hari ini. Alright? Kalau tak datang semalam tak apa. Tapi hari ini kalau datang nak dengar, nak dapat full, kena dengar daripada awal. Alright? Okey, terbaik dapatkan ilmu sebelum bermula. Right? Abu Hurairah, kita bagi kita juga ilmu yang betul. Azwan, thank you Azwan. Alright, kita ada Sili terbaik, Nikki FLP. Alright. So rasanya ilmu kewangan ni perlu diberikan di sekolah dan di universiti supaya dibudayakan. InsyaAllah memang itu salah satu impian dan salah satu hajat dan salah satu perjuangan saya juga. InsyaAllah memang itu benda tu insyaAllah dalam Allah, mudah-mudahan Allah kabulkan dalam masa gawat ni, masa PKP ni kita buat. Sebab saya dah contact pada beberapa universiti untuk memulakan program online, online mengajar mereka macam mana kita nak menguruskan kewangan mereka, insyaAllah. Alright, so terima kasih kerana that support. Alright, sekarang saya rasa Alhamdulillah kita dah macam dah sampai masa untuk mungkin saya tanya 1-2 soalan sebelum kita habiskan pada hari ini, untuk hari ini punya benda. Tapi sebelum tu juga saya nak just sampaikan beberapa benda bagi yang mungkin anda berminat untuk terus mungkin nak meniaga ataupun tak tahu nak meniaga apa. Alright, awak tengok belah ni. Alright, sini tengok ni. Tengok ni. Alright, benda ni adalah satu benda yang saya mulakan sebab saya sendiri terduduk. Kan, masa COVID saya sendiri terduduk, babe. Dia bukan macam kita ni hebat, tak. Kita ni orang manusia juga. Dalam masa COVID ni semua sama. Sebab semua orang tak pernah lalu benda ni. Mungkin dia ada pernah lalu satu perjalanan yang lebih kurang sama, tapi benda sebanyak ni tak pernah ada orang lalu. Jadi tak ada orang yang ada kepakaran dalam nak bagi teknik-teknik, semua tak ada. Tu semua kalau dia bagi tu penipu besar dia. Alright? Dia penipu besar kalau dia bagi teknik-teknik konon-konon boleh tak. Itu adalah pengalaman yang mungkin kita ni pernah lalu ada satu benda tapi masih sebagai satu trial je. Tapi inilah yang saya buat. Alright? Saya bangkit balik dan saya cuba bangkitkan diri saya dengan membangkitkan orang lain. Saya cuba memberi ilmu pada orang lain dengan juga saya belajar. Alright, inilah saya mulakan 6 hari yang dulu. Tapi benda ni saya dah buat. Selepas 7 hari saya dekat dah tak boleh fikir, saya mula buat something dan Alhamdulillah saya nampak keberkesanan dalam hidup saya dan juga dalam perniagaan saya. Jadi saya bawa benda ni, saya nak bantu lagi ramai orang. Jadi saya mulakan benda ni. Alright, cabaran bisnes. Awak tengok kat sebelah ni, tengok. Nampak? Tengok ni. 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 Tahu tak ni? Ni dia. Alright. So benda ni sebenarnya adalah cabaran. Dan hari ni adalah hari ke-6. Saya dah 5 hari saya dah actually go through benda ni dan hari ni adalah hari yang ke-6. Alright, hari yang ke-6 ni sangat saya nak jemput sebab hari ni saya bawa seorang yang luar biasa. Alright. Seorang wanita, nama dia Kak Jet, saya panggil dia Kak Jet, dan beliau ni dia mempunyai satu keistimewaan yang luar biasa. Dia punya pandangan, tapi dia start kecil. Dia punya pandangan dia semua beratus juta. Macam mana kita kena ada pemikiran macam tu dalam keadaan hari ini, dan beliau telah buktikan dalam keadaan hari ini pun masih kita boleh mencapai target 100-200 juta. Macam mana tu? Kan, macam mana? Apa minda yang perlu ada? Kan, tak kisahlah kita baru nak start. Kan, baru nak start pun kalau dalam masa ni saya cakap semua equal. Right, semua orang boleh start dengan zero dan boleh create a lot of things. Big. Jadi, beliau saya jemput dia untuk datang berkongsi pada hari ini. Jadi, jangan lepaskan peluang tu.
jangan lepaskan peluang. Dan sesi FB live tu percuma. Right, sesi FB live tu percuma sangat. So saya memang bagi percuma. Tapi kalau anda, saya rasa nak jadi juga dengar dengan lebih lengkap, dengar untuk dan boleh bersoal jawab, 1 jam tu percuma. Alright, 1 jam yang awak nak dengar dengan Kak Jet tu, semua tu percuma. Alright, dia memang saya tak ada letak apa-apa. Tapi kalau awak nak jumpa, alright, jumpa maksudnya lepas tu kita akan jumpa tau. Secara apa tu? Kita akan jumpa secara private. Private dalam Facebook pun boleh kita private tau. So kita akan jumpa secara private. So apa yang kita akan buat? So kita akan tanya soalan, kita akan banyak benda kita boleh buat Dan bagi anda, sesi dalam FB mana? FB Facebook ni Facebook saya ni. Alright. Tapi kalau anda nak berdepan, nak jumpa, alright, nak jumpa, kalau nak jumpa Kak Jet. Kalau nak jumpa Kak Jet, then awak boleh sebenarnya tengok, saya nak type komen alright. Tengok kat sini. Awak boleh pergi dekat website ni untuk dapatkan VIP Pass. So VIP Pass ni awak boleh datang untuk berjumpa dalam Zoom. Maksudnya awak terus ke Zoom. Dia tak dekat Facebook Live. Facebook Live ni awak boleh dengar, boleh dengar dan dapatkan. Tapi dalam in Zoom awak akan dapat berjumpa dengan beliau dan boleh tanya soalan. Kita ada sesi 30-45 minit ekstra daripada FB Live. Jadi itu hanya untuk VIP Pass holder. Jadi kalau anda nak, saya dah letak dekat situ. Alright, pergi dekat website tu. Alright. Dan benda ni juga, duit ni akan disalurkan kepada badan-badan tertentu. Alright, badan-badan NGO yang tertentu yang sedang membantu COVID. Alright. Dan harganya hari ini RM47 je untuk bukan satu sesi. Sesi-sesi selepas ni semua awak boleh datang ke Zoom terus. Maksudnya awak datang ke Zoom terus untuk dapatkan benda tu. Jadi ini benda ni saya buat sebab saya rasa saya perlu membantu, bukan hanya untuk orang luar tapi untuk diri saya juga. Sebab setiap kali saya bawa seorang, dan saya dah bawa Fizu Umar, saya bawa Datuk Andy Lala, saya bawa Datuk Malik, saya bawa semalam saya dah bawa Wari dengan Pak Tam punya anak restoran Pak Tam, Alright, Syazwan. Dan hari ni saya bawa Kak Jet. Dan kita ada lagi ramai yang saya telah susun, yang orang-orang yang boleh memberikan kita inspirasi. Jadi jangan awak lepaskan peluang untuk dapat dengan harga RM47 hari ini saja. Untuk semua tau. Lepas tu yang terlepas-lepas ni awak jangan risau, sebab kita akan bagi recording nanti selepas habis tu 30 hari bulan kita akan bagi recording. Alright. So benda ni habis 11 Mei. Alright, sebab dia 21 hari punya cabaran, tapi kita ada 15 hari bulan tu kita ada sesi special juga. Jadi jangan lepaskan peluang, sebab esok harga akan meningkat naik ke 67. Walaupun saya tak menjual benda ni, dia adalah satu derma, tapi saya nak satu urgency. Orang yang berjaya ni dia akan membuat satu tindakan, sebab harga sebenar benda ni adalah 4,000, 7,000. Lebih lah babe. Kalau satu orang ilmu dia tu, saya just letakkan dengan harga, satu orang ilmu dia dalam 200 atau yang aku tak nak malukan dia orang. So ilmu dia orang ni sekurang-kurangnya satu kali dia orang share tu 500 lah minimum. 500 satu orang kali dengan berapa saya bawa? Saya bawa 25, mungkin saya bawa lebih 30 orang. Jadi bayangkan 15,000 punya program, 15,000 punya worth awak hanya dapat dengan RM47 hari ini. Jadi kalau nak awak pergi ke sana, right, pergi sana dapatkan VIP Pass. Alright, dapatkan VIP Pass, kita sama-sama berada dalam Zoom sebelum orang lain dapat berjumpa, kita dah jumpa dulu sebelum orang lain, selepas tu kita boleh tanya dan dapat banyak kata orang rahsia-rahsia sebenarnya ada di dalam Zoom nanti. Alright. Jadi bagi yang saya tak paksa awak join, saya tak paksa, tapi awak boleh datang dengar free. Alright, dekat FB saya. FB yang sama awak tengok ni, sama pukul 2.30. Ini saya siapkan untuk usahawan, sebab saya ni usahawan. Saya rasa bila Perdana Menteri Malaysia cakap kan, kita jaga kita, tu dia tersentuh juga tau. Kita jaga kita, apa maksud dia? Jadi kita ni usahawan, jaga usahawan. So kita ni doktor, jaga doktor. Kita cikgu, jaga cikgu. Kita ni kita agama Islam, jaga agama Islam. Kita jaga macam something like that. Jadi saya fikir aku ni usahawan, aku ni family, aku jaga family aku jaga adik-beradik, aku jaga keluarga, aku jaga macam, tapi aku ni usahawan, aku kena jaga juga usahawan yang macam aku ni yang lost sebelum ni. Jadi dengan benda ni dia bangkitkan balik semangat, right? So itulah yang saya nak untuk anda yang mungkin nak datang, please take this opportunity, right? Take this opportunity untuk datang dan pastikan, alright? Pastikan benda tu awak clear So
Yes. Nampak tu? Pastikan kat atas tu. Nampak macam-macam aku buat sekarang. Aku belajar juga ni. Pastikan anda jangan lupa untuk sertai sesi Business Power Challenge 21 hari bersama Abang Abu dan ikon-ikon hebat hari ini berkongsi ilmu-ilmu yang sangat best. Jadi pastikan anda dapat benda tu, alright? Ilmu berharga sangat, alright? Nah, ni antara mereka yang pernah datang, alright? So dia cakap dia ilmu berharga sangat. Alright, kalau nak participate VIP, bayaran perlu dibuat di mana? Semua tu ada kat situ. Awak pergi dekat situ, dia dah ada link dia. Alright, link dia awak boleh buat bayaran kat situ dan awak akan terus dimasukkan dalam group special VIP di mana kita akan bagi information macam mana nak dapat. Alright, so insyaAllah. Alright. Okey, dapatkan VIP jangan terlepas peluang. Alright, terima kasih. Ini semua yang dah menikmati apa yang sedang mereka dapat dalam program tu, right? Thank you, right? So kita dah lebih kurang pukul 10, kita dah nak sampai penghujung rancangan. Rancangan best tak? Apa yang kita belajar hari ni? Saya nak awak just buat satu benda untuk saya. Saya nak awak komen, alright, apa yang awak belajar hari ini. Alright, apa yang awak belajar hari ini, apa yang awak belajar, ataupun satu pelajaran yang ni komen kat sini. Satu lagi awak just take one takeaway. Satu takeaway yang saya dapat daripada perkongsian Abang Abu dan awak share dekat awak punya Facebook, awak punya social media, awak share. Alright, inilah saya dapat daripada Abang Abu hari ini. Alright, lepas tu awak share dan awak tekan share hari ni punya video ni kan. Awak share saja di awak punya profile ataupun awak punya pages dan awak just tulis apa yang awak belajar. Awak tulis apa yang awak belajar tu je. Jadi kita bukan nak macam whatever, tapi mungkin ada orang juga dia ada benda yang sama. Mungkin bila awak post tu dia akan pergi cari dan mungkin dia dapat apa yang dia nak. Jadi kita dah dapat pahala, Abang Abu dapat pahala, alright? So insyaAllah, alright? So itu sajalah saya rasa untuk hari ini. Jadi saya nak ucapkan sekali lagi satu tepukan gemuruh kepada semua yang bersama dengan Abang Abu. Alright? Ini adalah sebagai satu penghargaan kepada anda meluangkan masa untuk bersama dengan Abang Abu menimba ilmu. Dan setiap kali saya bagi ni saya macam rasa seronok. Right? Saya rasa seronok kerana saya dapat membantu dan saya dapat sesuatu yang luar biasa, right? Jadi inilah topik pada hari ini, merancang masa depan. Dan esok kita akan sambung juga hari ini. Kita akan sambung esok benda yang sama tapi dalam part yang kedua. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada anda semua yang berada bersama dengan Abang Abu daripada pukul 10 tadi pukul 9 tadi, dan kita dah lebih kurang dalam 56 minit bersama juga dengan alright, bye. IG dah habis. Alright, IG dah tamat. Alright. So untuk anda kita akan jumpa insya-Allah hari ni pukul 2 nanti, dan juga malam ni kita ada sesi soal apa saja saya dan Mak Jeb akan jawab insya-Allah. Alright. So itu sajalah daripada Abang Abu. So sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Best.